Mungkin anda keliru sama ada nak membeli produk Arus ataupun menunggu produk Alza 2022 setelah mengetahui spesifikasi produk Alza 2022 daripada Xenia dan juga Veloz yang hampir sama, terutamanya 7 tempat duduk. Jadi dalam video kali ini, kami bawakan perbandingan 3 model kenderaan keluarga ini. Okay, kami bandingkan ketiga-tiga kereta ni berdasarkan 10 aspek utama. Jika anda perlukan senarai ini, anda boleh screenshot page yang ini . Okay, aspek yang pertama ialah kategori, kemudian engine dan transmission, dan maximum output dan maximum torque, fuel consumption, overall length, width and height, kemudian ground clearance, curb weight, tire spec, ASA features, kemudian other safety security features ataupun keselamatan lain, dan akhir sekali kita comparekan comfort features, dan juga kita akan comparekan harga ketiga-tiga model kenderaan ini. Kita akan bincangkan 4 yang pertama sekaligus, iaitu kategori, engine dan transmission, maximum output dan torque, dan kemudian fuel consumption serta tank capacity. Yang pertama ialah Pro 2 Arus, dan kita lihat pada varian AV. Okey, Pro 2 Arus ni adalah sebuah SUV 7 tempat duduk. Walaupun ada beberapa portal yang tidak menggelarnya sebagai SUV, sebaliknya sebagai crossover ataupun MPV. Tapi bagi saya lebih senang mengikut definisi yang telah ditetapkan oleh pengeluar. Okey, kemudian ini menggunakan enjin 2 NRVE dual VVTi 1496cc dan menggunakan transmisi 4 EAT. Enjin ini menghasilkan 102 PS pada 6000 RPM dan 133 Nm of torque pada 4200 RPM. Dan dari segi penggunaan minyak, Pro 2 Arus boleh pergi sejauh 15.6 km dengan 1 liter. Dan ini dengan menggunakan Eco Idle, dan kapasiti tangkinya ialah sebanyak 45 liter. Seterusnya kita lihat kepada Xenia 2022 yang dikatakan sebagai bayangan Alza 2022 ataupun D27A. Berbeza dengan Pro 2 Arus, Xenia 2022 atau bayangan Alza 2022 ini adalah sebuah MPV 7 tempat duduk juga. Walaupun dia menggunakan enjin yang sama, iaitu 2 NRVE dual VVTi dan cc yang sama, tetapi menggunakan transmisi DCVT seperti mana Ativa dan juga Myvi yang baru. Yang ini juga menggunakan platform DNGA yang baru, berbeza dengan Arus. Dari segi penghasilan kuasa, ia lebih sedikit berbanding dengan Arus tadi, iaitu 106 PS pada 6000 RPM dan 138 Nm of torque pada 4200 RPM. Tadi Arus 102 dan Nm of torque-nya 133. Maknanya Xenia ataupun Alza akan datang ni, dia lebih sikit powerful. Mungkin disebabkan DCVT. Berkenaan fuel consumption atau penggunaan minyak, kami tidak dapat maklumat rasmi daripada Daihatsu ataupun Toyota mengenai fuel consumption ni, tidak ada dalam laman web mereka. Tetapi berdasarkan channel YouTube Auto Driver, mereka menyatakan lebih kurang 14.4 km untuk per liter untuk city driving dan 17 km untuk jalan lebuh raya. Pro 2 Arus 15.6 km per liter combine dan itu menggunakan Eco Idle. Okey, tapi dalam Xenia ni dia tidak ada Eco Idle. Apa yang saya perasan lah, tidak ada Eco Idle, dan kapasiti tangki dia lebih kecil 2 liter daripada Arus, 43 liter saja, Arus 45.
Okay, so mungkin kita kena buat ujian sendiri ataupun kita tunggulah produk akan release atau tidak. Fuel consumption, mungkin produk akan buat ujian dan menetapkan berapa fuel consumption. Sebab itu kadang-kadang menjadi tumpuan orang ramai untuk tahu sebelum membeli. Seterusnya untuk Toyota Veloz 2022, tidak ada perbezaan yang ketara dengan Xenia berdasarkan maklumat yang kita lihat di laman web Toyota Indonesia. Untuk 4 kategori tadi, webcam melaporkan bahawa Toyota Veloz yang akan tiba di Malaysia untuk bersaing dengan produk Alza. Ini bermakna Avanza tidak akan hadir. Tetapi dilaporkan juga produk yang akan hasilkan Toyota Veloz ini di Malaysia. Jadi kita mungkin boleh assume yang bahawa Toyota Veloz ni akan jadi model premium seperti mana Toyota Rush, di mana Toyota Rush berharga RM20,000 lebih mahal daripada produk Arus. Kita beralih kepada 4 lagi aspek lain, iaitu panjang, lebar, tinggi dan ground clearance, curb weight, spec tire dan juga ASA feature, Advanced Safety Assist feature. Kalau anda lihat ada angka yang diboldkan atau di highlightkan itu, mungkin ianya lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau macam produk Arus ni 4435 panjang dia, lebih panjang daripada Alza ataupun Xenia 2022. Kemudian 1695 lebar, mungkin ini lebih pendek daripada Alza dari segi lebar 1695. Kemudian dari segi ketinggian 1740, maknanya kalau saya highlight ni maknanya dia lebih tinggi daripada Alza. Kemudian 220mm ground clearance, dia agak tinggi. Nanti kita akan lihat berapakah jumlah untuk Alza. Kemudian dari segi berat 1310 kg. Maknanya saya highlight yang lebih ringan lah, maknanya Alza lebih ringan, nanti kita akan tengok. Kemudian dari segi tire spec dia menggunakan 215 60 R17. Okey, maknanya tayar dia lebih besar. Okey. Kemudian dari segi ASA features, untuk produk Arus ni dia masih gunakan 2.0 ASA 2.0, yang mana hanya ada PCB, pre-collision braking, pre-collision warning, front vehicle departure alert, mana kereta bergerak tu dia akan alert. Kemudian PMC, pedal misoperation control, itu saja, ada 4 saja dalam ASA 2.0. Seterusnya kita beralih kepada Daihatsu Xenia 2022 ataupun Alza 2022. Dari segi panjang keseluruhan, nampaknya Alza ataupun Xenia 2022 ni lebih pendek sedikit, iaitu 4395, di mana tadi kita lihat Arus 4435. Okey. Kemudian tapi dari segi lebar 1730, maknanya Alza atau Xenia ni lebih lebar daripada Arus. Arus tadi 1695. Okey. Tetapi dari segi ketinggian, ketinggian Arus lebih tinggi. Tadi dia 1740. Tapi sekarang Xenia 1690. Dan juga ground clearance, nampaknya Arus lebih tinggi. Sebab Alza ataupun Xenia 205 saja, di mana Arus 220mm. Okey, sesuai lah dengan karakter Arus sebagai SUV. Dari segi berat Xenia 2022 ni ialah seberat 1115 kg sahaja, di mana Arus tadi kita tengok 1310, kira-kira 200 kg lebih ringan daripada Arus. Mungkin faktor platform baru DNGA, dan ini mungkin salah satu faktor menyebabkan dia lebih jimat untuk perjalanan jauh. Okay, dari aspek tayar pula, untuk Xenia ni dia menggunakan 19560 R16. Tapi kita tak pasti ada spare tayar tidak, tetapi biasanya kalau Pro 2 ni dia akan bekalkan spare tayar lah. Okay, full size mungkin R16, dan ni mungkin akan contribute kepada berat
Sebab saya tak perasan dekat dalam Xenia di Indonesia ada spare tire di bawah tu, macam kosong. So mungkin sebab tu dia ringan. Mungkin Alza mungkin lebih berat sedikit. SA features yang kita tahu setakat ni berdasarkan Xenia ialah PCB, PCW, FDA, PMC, sama dengan Arus tadi, kecuali dia tambah dengan lane departure warning dan lane departure prevention. Tapi kita tak pastilah, mungkin ada penambahan. Dalam Altiva ada banyak lagi, iaitu blind spot monitor, ada RCTA, adaptive driving beam, auto high beam, adaptive cruise control, lane keep control, yang mana sebahagian besarnya telah ditransfer kepada MyV 2022. Mungkin Alza akan dapat atau tidak, so kita lihat nanti. Seterusnya kita beralih kepada Veloz, di mana tidak banyak perbezaan dengan spesifikasi yang disebutkan dalam Xenia tadi, kecuali dalam ASA features ada blind spot monitor dan juga rear cross traffic alert. Dua ni saja yang tambahan dalam Veloz. Okay, kita terus kepada dua aspek yang terakhir, iaitu ada safety features dan juga comfort features. Di mana dua ni macam sikit tapi sebenarnya banyak. Okay, dari produk Arus, produk Arus memiliki 6 airbags dan dilengkapkan dengan ABS, EBD dan BA, brake assist. Dan ia juga dilengkapi dengan VSC, Vehicle Stability Control, Traction Control, ESS, Electronic Stop Signal, Hill Assist Start, kemudian Rear Camera, Reverse Camera, kemudian DVR, yang ni dash cam yang dekat atas tu kan, kat AV saja ada DVR ni, kemudian Auto Lock System, Immobilizer, Isofix, seat kanak-kanak tu, kemudian Solar Security Film, dan juga ia menerima Ascent and Cap 5 bintang. Markah keseluruhannya 86.49. Okay, seterusnya mengenai comfort features, di mana produk Arus dilengkapkan dengan push start stop button, kemudian head unit dengan navigation walaupun dia tak floating, SmartLink terbina di dalam head unit tu, kemudian HDMI port, 6 speakers, 2 USB port, 2 power outlet tu yang 12 volt dekat depan dengan kat belakang, digital aircon di bahagian depan, manual digital lah, kemudian manual aircon di bahagian belakang, kemudian dia juga ada roof rail di bumbungnya, ni saya suka. Kemudian eco idle, macam juga produk Altiva. Ada banyak lagi yang saya tak senaraikan, macam auto lights on, lepas tu anti jam tingkap tu kan, smart tag reader dan sebagainya lah. Kita beralih kepada Xenia 2022 untuk aspek other safety and security features ni. So kebanyakannya sama dengan apa yang ada dalam Arus, cuma boleh ditambah dengan 360 camera, di mana Xenia ni ada 360 camera. Bila kita reverse, bukan saja ada reverse camera tetapi ada 360 camera. Dan kemudian DVR, DVR tu memang wujud dalam Arus AV. Adakah Alza AV nanti akan juga dijelmakan? Saya rasa yes. Okay. Kemudian dari segi comfort features, kita tak sebut mana yang sama, kita sebut yang berbeza. Okay. Kemudian dalam Xenia ni ada TFT Multi Info Display, MID, instrument cluster di tengah-tengah tu kan. So anda sikit tahu macam dalam MyV lah contohnya. So dan juga ada 9 inci head unit dibekalkan dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Kemudian dia 6 speaker juga, 6 USB port, 1 12 volt power outlet tu. Kemudian digital aircon untuk bahagian depan, manual di bahagian belakang tetapi double blower.
Kemudian ada chill cup holder, mana minuman anda akan rasa sejuk bila diletak di depan aircon. Kemudian dia ada sofa mode seat. Dalam Arus tadi boleh juga dilipat-lipatkan, tapi tak jadi macam sofa mode. So anda boleh lihat dalam video yang saya sebelum ni. Kemudian leather seat. Yes, ni saya rasa sama lah dengan Arus tadi, saya lupa nak mention. So Arus AV mesti ada, dan Alza AV ni mungkin akan ada. Sebenarnya Xenia tidak ada leather seat sebenarnya, saya tersilap tulis tu, tapi saya bayangkan tu dalam Alza AV. Okay, yang ada dalam Veloz secara standard. Kemudian ada armrest Xenia. Arus tiada armrest malangnya, tapi anda boleh dapatkan dengan beli gear up punya accessories. Kita beralih pada Toyota Veloz, di mana ada safety features dan security tu sama dengan apa yang ada pada Xenia. Cuma ada maklumat ASEAN NCAP yang terbaru 5 bintang untuk Veloz ni, sebab Xenia tadi saya dah jumpa yang lama saja 4 bintang tapi ASEAN NCAP yang baru ni Veloz lulus 5 bintang dan mendapat markah keseluruhan 79.9 dengan regulation baru. Yang regulation baru ni ada AEB, automatic brake, dengan juga blind spot monitoring. Dari segi comfort features dalam Veloz ni hampir sama. Kebanyakannya apa yang ada dalam Xenia tu ada dalam Veloz ni, cuma dia ada tambahan. Okay, of course dalam full TFT instrument cluster yang penuh, fully digital. Yang tadi kan mid kan, dia dekat tengah-tengah saja, tapi yang ni penuh seperti yang saya nyatakan dalam video sebelum ni. Ini apa lagi tambahan yang ada? Roof rail untuk Veloz ni ada roof rail, ada rear monitor untuk penumpang belakang menonton rancangan kesukaan mereka. Kemudian ada EPB, electronic parking brake dengan auto hold, ada DRL, ada ambient light ataupun illuminator something like that. Kemudian ada wireless charger untuk smartphone, ada drive button, di mana drive button ni ada power mode, ada normal mode dan eco mode. Sebab tu Veloz ni mahal sikit. Okay, setelah kita lihat perbezaan dari 10 aspek tadi untuk ketiga-tiga model ini, bagaimana pula dengan harganya? Okay, apakah perbezaannya dan adakah ia berbaloi dengan ciri-ciri ataupun aspek-aspek yang ditawarkan oleh pengeluar? Kita mulakan dengan Arus. Arus hanya ada 2 varian saja. Saya ada kesilapan sikit dalam video yang sebelum ni. Saya kata ada 3 varian. Sebenarnya Arus ada 2 varian saja, X dan juga AV. Okey, so kita lihat pada harga Arus ni, paling murah sekali ialah 68,526 dan yang paling mahal sekali 73,226. Kemudian kita lihat Xenia yang dikatakan bayangan Alza. Berdasarkan harga yang kita convert daripada rupiah dari Indonesia, harganya ialah 72,794 yang paling murah untuk 1.5, kemudian 79,898 untuk varian yang paling tinggi. Harga Arus ni ada overlap sikit dengan harga Ativa, tapi kita tak nak bincangkan di sini sebab kita bincang tentang 7-seater vehicle. Okay, seterusnya kita lihat dalam Veloz. Veloz memang paling mahal antara ketiga-tiga model ini, iaitu kalau dah convert 83,846 hingga 97,068 dan dekat 100,000. So ini kita boleh lihat bagaimana Arus dengan Rush mungkin tapi cuma kita tak pasti lagi sama ada dia range harga Veloz dan Alza nanti akan lebih tinggi daripada Arus dengan Rush. Kita tak pasti yang tu. Baik, kesimpulan yang saya mampu buat, mungkin anda boleh tambah lagi. So berdasarkan data-data yang telah kita bentangkan tadi, so Arus lebih panjang dan lebih tinggi termasuk ground clearance. Xenia dan Alza, Xenia, Alza ataupun Veloz lebih lebar. Xenia ataupun Alza dan Veloz lebih berkuasa dari segi enjin, dan dari segi safety, security and comfort, kita lihat Veloz dan Xenia lebih banyak daripada Arus. Dan dari segi harga pula Arus lebih murah daripada dua-dua ni. Kalau kita tengok
conversion price lah, Veloz paling mahal. Tetapi mungkinkah Alza akan lebih murah dan lebih mahal dari Arus kalau kita tengok julat harga lah. Berdasarkan video saya yang sebelum ni, kita dah buat survey yang mana pembeli Alza kebanyakan daripada golongan B40 dan harga merupakan faktor utama pembelian Alza bagi pengguna sekarang ataupun yang sebelum ni. Jadi saya rasa produk akan bijak meletakkan harga. Mungkin sepatutnya ada varian-varian yang dalam jualan harga yang lama untuk mengekalkan momentum jualan, sebab ramai juga viewer yang tak kisah dengan feature-feature yang canggih, tapi mereka hanya inginkan enjin dan juga keluasan dan keselesaan semua penumpang. Macam dekat belakang kan ada aircon blower, yang tu yang paling penting bagi mereka lah, sebab sebelum ni Alza tak ada kan. Feature-feature yang canggih tu mungkin boleh diletakkan dalam varian yang paling tinggi, yang mereka yang mampu boleh beli yang tu. Tapi bagaimana pula dengan Arus? Arus baru juga dalam pasaran, tapi apabila kehadiran Alza dan Veloz nanti, mungkin dia akan tersepit kalau tidak ada major facelift. So kita harap Arus akan dapat major facelift sebagaimana Myvi 2022 yang dapat gear baru, dapat steering baru, dapat safety feature yang baru. Jadi barulah boleh nak bersaing. So mereka yang minat SUV yang kereta lebih tinggi mungkin dapat teruskan untuk membeli Arus. Tak adalah dia rasa saya nak beli Arus, alamak, kalau tengok Alza dia macam confused lah. Dia suka kereta tinggi tapi feature-feature yang ada dalam Alza nanti lebih best kan. Jadi macam dilema, susah nak buat keputusan. Tapi kalau Arus ada feature yang ada dalam Alza, mungkin dapat dia membantu dia buat keputusan dengan baik. Tapi apapun, ketiga-tiga model yang kita bincangkan tadi berada di bawah satu naungan yang sama. Okay, Toyota, Pro 2, Daihatsu kan. So yalah, tak ke mana pun. Jadi saya rasa mereka lebih bijak untuk menetapkan harga. Jadi itu sahaja video kami untuk pada kali ini. Kami ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam. Dan sekiranya anda belum subscribe channel ini, so kami jemput anda untuk subscribe. Okay, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.